Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Lukman Hakim bin Anwar, PID 20123. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aiman Daniel. Nombor metrik PID 20084. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nakiuddin bin Muhammad Aziz, PID 20224. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khairul Izham bin Junaidi, nombor metrik PID 20250. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Ashraf bin Hashim, PID 20022. Kami dari Diploma Pengajian Islam Pengkhususan Syariah dan Undang-Undang Semester 2. Pada kali ini, kami ingin membahaskan mengenai topik perkembangan pelaksanaan hukuman hudud di Malaysia. Realiti perundangan menjadi isu tumpuan dalam perbincangan mengenai pelaksanaan hukuman hudud di negara ini, kerana setiap undang-undang yang diamalkan hendaklah menepati kerangka perundangan. Dalam amalan dunia semasa, mana-mana negara berdaulat, perjalanan pentadbirannya adalah berlandaskan undang-undang dan tidak boleh hanya dengan mengikuti kehendak mana-mana pihak yang berkepentingan. Secara harfiah, hudud boleh diterjemahkan kepada bahasa Melayu sebagai had-had atau sekatan-sekatan. Dalam istilah, perundangan merujuk hudud sebagai kesalahan-kesalahan beserta hukumannya disebut dengan jelas dalam Al-Quran atau Sunnah. Hudud terdiri daripada 7 kesalahan yang mana hukumannya didapati sama ada di dalam Al-Quran sendiri atau bersumberkan daripada hadis. Kesalahan-kesalahan tersebut ialah curi, zina, menuduh zina, qazaf, rompak, memerangi kerajaan yang sah, riddah dan minum minuman yang memabukkan. Sekiranya dilihat dari perspektif pentadbiran Islam, setiap peraturan masyarakat hendaklah bersandarkan tuntutan Islam supaya negara itu teratur dan aman dalam perjalanannya. Oleh sebab itu, hukuman hudud di Malaysia telah melalui beberapa fasa perkembangan, bermula tanah Melayu mencapai kemerdekaannya sehinggalah ke hari ini demi maslahat ummah. Konflik bidang kuasa perundangan yang berlaku dalam sistem kehakiman di Malaysia tidak menjejaskan usaha sebahagian pihak yang berhasrat memastikan undang-undang hudud terlaksana di Malaysia. Hal ini terbukti melalui usaha yang digerakkan oleh Kerajaan Negeri Kelantan yang berusaha memastikan agar undang-undang hudud terlaksana di peringkat Negeri Kelantan dengan mengguna pakai serta memaksimumkan segala bentuk ruang bidang kuasa perundangan yang wujud di peringkat kerajaan negeri. Bagi menangani isu-isu berbangkit tersebut yang menjadi masalah dan kekangan kepada pelaksanaan hudud di Kelantan, pada tahun 2014, Jawatan Kuasa Teknikal Enactment Kanun Jenayah Syariah 2 1993 telah dibentuk, yang dipengerusikan oleh Timbalan Menteri Besar Kelantan, Datuk Nik Ahmad Abdullah. Jawatan kuasa ini berfungsi untuk merangka dasar dan pelan strategik ke arah pelaksanaan Undang-Undang Jenayah Syariah di Kelantan. Satu Sekretariat Tetap Hudud dipengerusikan oleh Datuk Taqiyuddin Hassan telah dibentuk untuk merancang roadmap dan pelan tindakan enakmen Kanun Jenayah Syariah 2. Selain itu, Kerajaan Persekutuan juga telah menubuhkan satu jawatan kuasa teknikal bersama Peringkat Persekutuan dan Negeri Kelantan mengenai pelaksanaan Undang-Undang Jenayah Syariah. Hasil daripada cadangan Jawatan Kuasa Teknikal Peringkat Negeri, Kerajaan Kelantan telah memutuskan untuk melaksanakan kanun ini pada tahun 2015 daripada Siniar Harian 27 Oktober 2014. Bagi merealisasikan pelaksanaan hukum hudud di Kelantan, isu bidang kuasa inilah antara cabaran perundangan yang merancangkan pelaksanaannya, kecuali pindaan berkaitan dibuat. Secara teknikalnya adalah lebih mudah sekiranya pihak Kerajaan Persekutuan sendiri yang membawa usul pindaan ini melalui rang undang-undang awam (Public Bill). Sekiranya pihak Kerajaan Persekutuan keberatan, maka kedua-dua rang undang-undang tersebut boleh dibawa oleh mana-mana ahli Dewan Rakyat daripada parti pembangkang. Namun sokongan daripada pihak Kerajaan Pusat, khususnya
menteri yang berkenaan tetap diperlukan bagi memastikan rang undang-undang persendirian Private Member Bill tersebut dibahas dan diluluskan oleh Parlimen. Jalannya tidak mudah kerana rang undang-undang persendirian ini amat sukar melepasi prosedur Parlimen kerana kebiasaannya rang undang-undang awam Public Bill yang akan diberikan keutamaan. Okey, baik. Yang pertama ialah mengembangkan bidang kuasa Mahkamah Syariah dalam perkara jenayah di Malaysia. Okey. Bidang kuasa Mahkamah Syariah dalam perkara jenayah apabila dilihat daripada aspek hukumannya pada masa kini adalah denda tidak melebihi RM5,000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau sebat tidak melebihi 6 kali sebatan atau gabungan hukuman-hukuman tersebut. Oleh yang demikian, penulisan ini akan melihat kepada kerelevanan Akta 35 serta meneliti perkembangan bidang kuasa Mahkamah Syariah dalam perkara jenayah di Malaysia pada masa kini. Okey, baik. Analisis akan dibuat terhadap peruntukan undang-undang yang terpilih seperti Perlembagaan Persekutuan, Akta Mahkamah Syariah, Akta dan Enakmen Pentadbiran Islam Negeri-Negeri dan Akta atau Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Negeri-Negeri. Selain itu, rujukan yang relevan seperti dapatan kajian semasa, artikel dan bahan-bahan ilmiah akan digunakan untuk mendapatkan data dan maklumat yang terkini. Hasil dapatan menunjukkan bahawa terdapat kewajaran untuk meminda Akta 35, namun terdapat beberapa halangan dan cabaran pelaksanaannya. Oleh itu, had hukuman yang sedia ada perlu digunakan secara maksima oleh negeri-negeri dan pendekatan hakim dalam menjatuhkan hukuman dalam kes jenayah itu perlu ke arah itu. Okey, baik. Bagi cadangan saya yang kedua ialah menubuhkan jawatan kuasa teknikal hudud di peringkat kebangsaan. Mencadangkan untuk menubuhkan jawatan kuasa teknikal hudud di peringkat kebangsaan sebelum mengemukakan rang undang-undang untuk membolehkan setiap negeri dapat melaksanakan enakmen undang-undang kanun jenayah syariah _2 1993. Kesimpulan yang dapat saya simpulkan daripada tajuk ini secara keseluruhannya dapat disimpulkan bahawa perlembagaan tidak meletakkan halangan yang mutamat bagi pelaksanaan hudud sama ada dari segi pengumbalan undang-undang iaitu substantif, prosedur dan juga keterangan atau juga dari segi institusi pelaksanaan. Dengan kata lain, Perlembagaan Persekutuan tidak mempunyai peruntukan khusus yang menafikan ruang pengumbalan dan pelaksanaan hudud di negara ini. Sekiranya hudud ini mahu dibuat di peringkat negeri, kita mungkin menghadapi pelbagai komplikasi undang-undang, terutamanya dari segi kuasa Dewan Perundangan Negeri dan juga bidang kuasa Mahkamah Syariah. Mungkin juga soal keberkesanan dalam pelaksanaan undang-undang itu juga perlu diambil berat. Pertama, dari segi keseragaman undang-undang atau negeri-negeri. Kedua, dari segi institusi pelaksanaan seperti agensi penguatkuasaan, pendakwaan dan juga mahkamah. Keberkesanan sesuatu undang-undang hudud tidak terkecuali berkait rapat dengan kecekapan institusi penguatkuasaan, penyiasatan dan pendakwaan. Sekiranya dibicarakan di Mahkamah Syariah, komplikasi terzahir dari sudut jumlah hukuman yang tidak selaras dengan hukuman hudud. Melainkan kita mengubah peruntukan berkaitan bidang kuasa hukum Mahkamah Syariah. Selain daripada itu, hudud ini akan hanya terpakai kepada orang Islam serta hanya menyebabkan kesalahan yang tidak ada dalam senarai persekutuan. Walaupun perlembagaan secara umumnya tidak menyekat badan perundangan negeri daripada mengubah kesalahan berkaitan perintah agama Islam dan hudud, ini merupakan sebahagian daripada perintahan agama Islam. Perkara-perkara berkaitan juga hendaklah diambil berat kerana ia akan mendatangkan reputasi negatif terhadap hukuman jenayah syariah khususnya dan seterusnya memberi kesan buruk kepada kedudukan agama Islam umumnya. Sekiranya kita mengambil pendekatan memperkenalkan hudud sebagai undang-undang jenayah umumnya dengan meletakkannya di bawah bidang kuasa parlimen, maka perkara pokok yang perlu diusahakan ialah dengan menjelaskan falsafah undang-undang jenayah syariah supaya boleh dirangkumkan di bawah senarai persekutuan dan seterusnya mewujudkan draft undang-undang berkenaan hudud iaitu substantif,
prosedur dan juga keterangan yang mantap.